Bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela syarak. Yang kita duk bincang ni semua daripada jenis-jenis apa? Jenis-jenis kesalahan hati. Jenis-jenis penyakit hati. Dia sesuailah kitab ni, nama dia apa? Penawar bagi hati. Dan satu lagi penawar hati. Hadis 40 penawar hati. Kan? Yang ni yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam rahmatullah alaih. 40 hadis penawar hati. Jangan duk silap api kedai buku minta. Penawar hati yang Syekh Abdul Qadir punya. Penawar hati. Penawar bagi hati kalau Syekh Abdul Qadir. Penawar bagi hati yang Syekh Fahmi. Ni pening pula dia kata. Kalau masuk tak buat aku pening saja. Baca kitab orang lain pergi sebut orang lain punya, kan? Begitulah. Baik, jadi bagus atau tak bagus? Awal-awal tadi pun kita dah sebut dah tak bagus ujub ni. Dia adalah jenis daripada penyakit hati. Dan apa hukum dia? Haram. Hukum dia adalah haram sebab apa? Sebab kita dah bagi banyak contoh sebagainya. Sikit lah kita ingat. Kenapa dia jadi haram? Kufur nikmat Allah. Kan? Dia begitu. Tambahan lagi, membinasakan ia akan pahala ibadat. Disebabkan ujub tu, bila rasa ujub diri dia ni hebat daripada orang lain, dia boleh membinasakan pahala ibadat yang dia buat. Saat bertapak. Duk tak lama, berapa saat ke berapa minit, duk rasa diri dia hebat. Padahal ibadat kadang-kadang bukan senang nak buat. Kan? Tapi kalau orang bertakwa, sudah tentu dia tidak ujub. Bahkan bagilah ibadat macam mana sekalipun, pada diri dia senang. Orang bertakwa, orang yang mukmin yang hebat iman dia, tiap-tiap malam boleh qiyamul lail. Ringan je. Kan? Masjid jauh boleh pergi. Kalau dekat. Kan? Hati fasik, hati munafik ni, orang kata jauh, dekat pun tak mai. Pasal apa? Pasal payah. Payah, nak mangkit tidur. Pukul apa? Hampa dah buat qiyamul lail. 3.30 ke 4 je. Payah kan. Zaman dulu. Kalau zaman dulu, betul lah. Kan? Bukan lampu macam ni. Lampu pelita macam tu je. Kan? Pegang palantai pula, makah-makah. Susun buluh macam tu saja. Zaman-zaman dulu tak tahulah, zaman siapa tak tahulah lantai buluh ni. Kan? Lepas tu turun tangga bulat-bulat macam tu. Kan? Silat hari bulan jatuh tumas bawah. Kan? Bilik ayak kat bawah tu, telaga, cedok apa semua. Allah bilik ayak dalam rumah. Tuan-tuan. Jadi tidak payah mana pun bagi orang yang bertakwa. Dan main dengan penyakit-penyakit hati ni 1, 2, 3, 4 semua duk ada ke dia ni. Pak tuan-tuan, kan? Inilah kan, yang merosakkan ibadat. Dan yang sedangkan kita kata bukan senang bagi orang yang macam tu, kan? Orang yang banyak penyakit hati nak beribadat bukannya senang, kan? Lepas buat itu duduk tak lama, tiba-tiba habis dimusnahkan dengan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri dia. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di sini, ada satu contoh berkaitan dengan keterangan dah banyak dah. Ini Syekh Abdul Qadir dah bawa satu contoh di sini, iaitu berkaitan dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain yang dipetik dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni tuan-tuan kalau tengok kat bawah tu, dia kata apa? Ayat 26. Ayat 26 kan? Tengok nombor 1. Bawah nota kaki buat pembetulan. Bukan 26 tapi 25. Buat pembetulan. Kita ada kitab, kita buat pembetulan. Kan? Ayat ni bukan ayat 26 tapi ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Baru lengkap dia punya ayat dia. Kita tengok erti di sini.
Artinya sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Hunain itu adalah satu lembah kan? Lembah tuan-tuan, dasarkan kepada peperangan ini sedikit kita tambah. Apa dia? Peperangan Hunain bermula pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah kan? Pasal apa berlaku peperangan Hunain? Kerana puak-puak Arab dia tak puas hati setelah mana Mekah, kota Mekah jatuh ke tangan Islam. Jadi peristiwa ini berlaku selepas daripada Fathu Makkah. Maksudnya Fathu apa dia? Pembebasan kota Mekah. Kota Mekah jatuh ke tangan Islam. Maka ada puak yang tak puas hati, iaitu puak Hawazin dan satu lagi puak Saqif. Dua puak ni depa tak puas hati. Pakat-pakat dia susun tentera, asah pisau parang apa semua nak jadi lawan. Kan? Dia begitu. Jadi inilah permulaan tercetusnya peperangan Hunain ini. Ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang para sahabat ketika itu rasa apa? Rasa ni, rasa ujub. Sebab tu kalau kita lihat banyak-banyak tajuk ujub dalam kitab-kitab ni, dia ambil contoh ni. Kita buka kitab ni, dia cerita bab ujub. Dia buat ujub kan? Kisah ni ada. Kisah ni macam tak boleh tinggal kisah ni. Pasal apa? Pasal perasaan ujub yang ada pada diri sahabat. Pasal apa ada perasaan ujub itu? Yang pertama sebab mula tu bukan senang, mereka tak bayang macam mana kota Mekah boleh jatuh kat tangan Islam. Tiba-tiba jatuh dengan mudah tanpa pertumpahan darah, dan tentera Islam ketika itu ramai. Campur pula yang baru masuk, yang ada di kota Mekah. Apabila Mekah ditawan, jatuh kat tangan Islam, pakat ramai lagi yang masuk Islam. Jadi tentera Islam ni rasa seronok, rasa puas hati. Tak apa, ingat kami sabar, nak lawan anytime. Lebih kurang lah cakap Inggeris macam tu kan. Ada pendapat yang kata tentera Islam ketika itu seramai 10,000, dan ada yang kata seramai 12,000 orang. Ramai. Kita boleh lawan punya kan. Wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Apa yang berlaku kat situ? Jumlah yang mereka miliki ketika itu besar, maka sehingga itu mereka berbangga dengan jumlah yang mereka miliki itu. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala sebut di sini, ketika menyukakan, maksudnya rasa seronok, rasa gembira yang terlampau akan kamu, maksudnya para sahabat, oleh banyak bilangan-bilangan tu yang saya sebut tadi tu. Ada pendapat kata 10,000, 12,000 tentera. Maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan suatu. Jangan sangka dengan jumlah yang ramai kamu boleh menang. Jangan sangka macam tu kan. Sebab apa? Sebab tak ingat ke dulu kan? Tak ingat ke dulu? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah kan. Tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera yang banyak. Tak ingat ke dulu? Ini hampa ramai. Kalau sikit boleh menang, kita ramai lagi boleh menang tak? Hati-hati kan. Rasa macam tu, hati-hati. Jadi sebab itu apa yang berlaku ni, yang sambung. Padahal di sini ayat dia terhenti kat situ saja. Sebab tu saya baca daripada awal sampai habis supaya kita lihat ke semua ayat suci Al-Quran, ayat yang ke-25 surah At-Taubah. Tapi di sini dia omes sekali semua, tanpa ayat-ayat sakat tu saja. Bahkan kalau tengok di sini macam dia omes semua sebab ada terjemahan pada ayat yang tak tercatat.
Artinya tiada menolak ya daripada kamu akan suatu daripada pekerjaan seteru kamu. So, tak boleh nak lawan musuh walaupun mereka tu hampa sangka tak ramai. Hampa yang ramai hampa rasa hampa boleh menang. Dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Bumi ni luas. Dan hampa ni pula rasa ramai. Tapi apa yang jadi? Lintang bukang lari kelang kabut. Kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru kamu. Kata nak lawan. Kata boleh menang kan mereka. Siapa cabut lari? Selepas ayat 25 ini baru ayat 26. Kalau kita baca dan renung, ayat 25 surah At-Taubah menceritakan tentang kekalahan yang berlaku kepada tentera Islam disebabkan ujub. Ayat 26 surah yang sama menceritakan tentang kemenangan tentera Islam, peperangan Hunain tu. Macam mana pula ni? Saya kata kalah. Bukan lari-lari tu kira kalah habis. Mereka lari, tentera Khalid Al-Walid pergi dulu, Nabi dan tentera yang lain duduk kat belakang. Bila serang pihak musuh ni, mereka hentam bertubi-tubi. Depan, kiri, kanan. Akhirnya apa yang berlaku? Tentera Islam tu lari lintang pukang. Sampai kat Nabi, Nabi susun balik. Tentera-tentera serang balas. Akhirnya menang. Ayat 26 menceritakan tentang kemenangan tentera Islam. Yang tadi pengajaran sebab kamu ujub. Itu kalau cerita keseluruhan peperangan Hunain siapa menang? Islam menang. Tapi permulaan kalahkan apa? Ujub. Jadi sebab itu bahayanya sikap ujub.